warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali syai'un lillahi lahumul Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Shadaqallahul azim, yang bermaksud, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Wa rujza fahjur, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi. Suratul Muddathir yang berselubung surah yang ke-74 ayat 1 hingga 5 daripada 56 ayat pada juzuk yang ke-29. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta, karangan Al-Imamul Ghazali, yang moga-moga dengan pengajian ini akan membersihkan hati kita dengan nasihat-nasihat kalam daripada alim ulama. Begitu juga dengan dalil-dalil yang diambil daripada Quran dan hadis, sehinggalah kita balik bertemu Allah nanti di hari akhirat dalam keadaan hati yang penuh sejahtera dan suci, sehinggalah Allah menempatkan kita di tempat para kekasihnya di dalam syurga nanti pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, totok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab kita Ayyuhal Walad,
kitab Jawi pada muka surat 19 baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, waruwiya anna jama'atan minas sahabati ridwanullahi alaihim ajma'ina zakaru abdallahi bin Umar inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ni'mar rajulu huwa law kana yusalli bil lail wa qala alaihi salatu wassalamu li rajulin min ashabihi ya fulan la tukthirin nauma bil laili fa inna kathratan naumi bil laili tada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Artinya, waruwiya anna jama'atan minas sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in. Diriwayatkan bahawasanya sebahagian daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang diriwayatkan oleh sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Zakaru Abdullah bin Umar, menyebutkan tentang keindahan kepribadian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Satu hari sahabat-sahabat bercerita di hadapan Nabi tentang keindahan kepribadian Sayyidina Abdullah bin Umar. Siapa dia Sayyidina Abdullah bin Umar ni? Anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab itu kalau kita tengok nama di sini, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia guna perkataan anhuma belakang. Kalau anhuma maknanya dua orang. Dua orang tu maksud siapa? Didoakan keredaan radhiyallahu ta'ala, redha Allah ta'ala atas anhuma, atas mereka berdua. Makna mereka berdua tu iaitu Sayyidina Abdullah dan juga Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab dua-dua sahabat Nabi. Sayyidina Umar memang confirm lah, kita kenal dah sahabat Nabi. Anaknya pun sahabat Nabi juga. Jadi sahabat Nabi ni bukan mesti sebaya ataupun lebih kurang seusia dengan Nabi. Kadang-kadang budak pun, walaupun dia budak, dia tetap juga boleh dikira sebagai sahabat Nabi dengan syarat dia hidup waktu kerasulan, waktu kenabian. Masa Nabi tempoh kenabian tu dia ada. Jadi waktu ni Sayyidina Abdullah bin Umar, dia ni budak. Ni cerita ni masa ni dia budak. Jadi orang ceritalah macam kita lah. Kalau ada budak jenis rajin pergi masjid, kan kita cerita, kita puji dia. Bagus budak ni. Tak macam, sebab apa? Sebab nak banding dengan kalau budak-budak lain, mana nak pergi? Budak-budak lain nak sonok, nak main-main. Tapi ada jenis budak, dia macam matang. Macam orang besar dah. Macam itulah keadaan yang kita nak cuba gambarkan dalam peristiwa ni, kisah dalam kitab ni. Jadi sahabat-sahabat menceritakan depan Nabi tentang kepribadian Sayyidina Abdullah bin Umar. Tentang waktu ni Sayyidina Abdullah bin Umar ni budak. Cerita tentang Sayyidina Abdullah bin Umar ni cantik akhlak dia, perangai dia baik, rajin semayang apa semua, walaupun dia tu budak. Mana perangai matang. Lepas tu dia gini kaedah dia, kata guru kami, budak ataupun orang muda tapi berkelakuan seperti orang tua, cantik. Akhlak yang terpuji. Tapi kalau orang tua berkelakuan seperti orang muda, jelek. Ada sungguh. Ni ulama sebut. Ada. Contoh macam mana? Walaupun dia ni budak remaja, tapi dia suka berkopiah, berserban, berjubah, macam style orang tua. Baju Melayu, kain pelikat gitu.
Tapi ada orang tua t-shirt ni gambar tengkorak depan. Seluar jin koyak bahagian lutut. Buah ki lah tu. Kopiah tak pakai ki. Tu panggil jelek. Orang kata dah tua tak sedap ke diri. Tapi bukan sini ya. Kan marah pula. Tempat lain. Sini tak ada. Ada. Kalau boleh tuan-tuan, kita yang dah 40 ke atas ni, istiqamahlah berkopiah kat mana-mana pun. Kalau lainlah dalam rumah, warak sangat pula dalam rumah pun kau pakai kopiah. Bini kata, abang ni bang terbiat ke benda ni? Tak apalah, dalam rumah tak apalah, setakat halaman rumah siram pokok bunga tu tak apa. Tapi kalau macam kita pergi jalan mana, pergi kenduri ke, pergi shopping mall ke apa nak beli barang, kalau boleh biarlah beristiqamah dengan berkopiah. Kan? Sebab apa? Walaupun kita ni taklah terror sangat mana pun, tapi ada kelakuan warak tu sikit. Barulah nampak comel, baru nampak cantik. Dan sekurang-kurangnya tak adalah nak galak sangat. Sebab apa? Sebab kopiah ada atas kepala. Jadi dia jadi beringat sikit lah. Dan kadang kan bawa kereta nak mengamuk saja, dia slow. Orang potong, orang angkat tangan gini, apa? Dia pun nak maki, tiba kan kopiah atas kepala, dia kata. Dia pun sabar. Kan tu, kan cantik. Tapi ada orang betul dah kopiah atas kepala. Orang buat apa ni? Dia nak maki, simpan dulu kopiah. Apa ni? Lepas tu dia maki juga. Buat pergi simpan kopiah tu? Biarlah dia. Sebab kadang-kadang pakaian juga boleh menjadi, orang cakap, benteng. Akhlak kita supaya nampak cantik. Dia gitu. Sebab tu kadang-kadang kita ni bukanlah alim mana sangat pun, tapi kita pakai jubah, pakai serban, janggut, kan? Kayu sugi celah telinga. Nampak? Semua tu buat bukan pasal alim, tapi pasal nak jaga diri. Tu. Niatkan begitu. Dengan sebab kita bersunnah, satu lambang kasih pada Rasulullah. Satu lagi sebab supaya kita ni tak adalah nak, orang cakap apa, terkinja-kinja ataupun macam tak sedar ke diri. Sebab kan kita kan tengah berpakaian-pakaian yang seperti orang soleh. Walaupun kita tak soleh, tapi bila pakaian gitu, sekurang-kurang dia mendidik diri. Berbanding kalau pakai baju biasa-biasa kan, takut dia galak lebih pula. Jadi begitu cara kita nak didik diri kita. Gitu boleh. Gitu. Baik. Kemudian cerita ni lah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Di sisi Rasulullah SAW, waktu tu Rasulullah hadir sekali. Sahabat-sahabat tengah cerita depan Rasulullah tentang kecantikan atau keindahan kepribadian Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian lalu baginda pun bersabda, inda Rasulillah SAW, faqala, Nabi pun bersabda. Apa Nabi kata? Ni'mar rajulu. Kata Nabi, ni'mar rajulu huwa. Artinya sebaiknya lelaki itu. Lelaki itu yang dimaksudkan ialah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu sangat baik orangnya. Nabi puji itu. Nabi kata ni'mar rajulu huwa. Orang yang kamu cerita tu memang orang yang baik, budak yang baik. Dia tu bagus. Nabi puji dia. Kan? Kemudian apa kata Nabi? Ni Sayyidina Umar bin Abdullah ni waktu ni dalam usia remaja lebih kurang gitulah. Kemudian kata Nabi, lau tu kalau kana ada yusolli, dia sembahyang bilaili, pada waktu malam. Maksudnya Nabi, apakan lagi kalau beliau bangkit sembahyang di waktu malam. Nabi kata Sayyidina Abdullah bin Umar tu memang baik budaknya, memang baik orangnya, tapi alangkah lagi baik kalau dia bangkit sembahyang waktu malam. Dua benda. Yang pertama, Nabi tahu siapa tak bangkit sembahyang malam. Dengan Nabi tak boleh nak bohong. Nabi kenal. Yang kedua, nak menunjukkan sini biasalah, standard lah, bukan kita nak perendah Sayyidina Abdullah bin Umar, tidak. Tapi ialah budak usia remaja, kan, ibadatnya ibadat malam tu mungkin kurang, kan. Biasalah standard orang muda, kan.
Jadi kata Nabi, alangkah baik, sebab orang tengah puji Saidina Abdullah bin Umar ni. Tapi Nabi kata, memang dia budak baik, tapi alangkah baik kalau dia bangkit di tengah malam, solat malam. Maknanya, dia ni budak muda, baik dah, bagus. Hadis solat dekat masjid berjemaah, bagus. Memang bagus. Tapi kalau dia bangkit malam, lagi bagus. Sebab apa? Sebab jarang-jarang orang muda nak buat ibadat macam tu. Maksud begitu. Ni kita ambil teladan pada kita lah. Jangan pandang Saidina Abdullah bin Umar tu, pandang kita. Seolah-olah Nabi kata kita lah. Kita ni baik dah, bagus dah, boleh lah. Tak adalah orang cakap apa, bukanlah kita ni bukanlah sampai tahap jahat ke apa semua ni. Kita ni baiklah juga, datang masjid, solat jemaah. Tapi alangkah baik kalau kita bangkit tengah malam. Lagi-lagi orang muda-muda. Sebab tu kita sebut tadi, orang muda berkelakuan seperti orang tua. Sebab tu orang alim dipanggil syekh. Syekh ni sebenarnya maksud syekh ialah orang tua. Maksud syekh tu orang tua. Bukan maksud dia orang alim. Maksud syekh tu orang tua. Tu panggil pak syekh. Nah, orang tua. Tapi kenapa orang alim dipanggil syekh? Sebab walaupun dia muda, tapi ilmunya macam orang tua. Sebab tu dihormati dia, dipanggil syekh. Kadang-kadang dia muda lagi, tapi orang panggil dia syekh. Sebab apa? Sebab ilmu dia setara orang tua. Makna kata alim sungguh. Yang ni reti, itu reti. Gitu. Sebab tu orang muda, tapi dia alim, orang panggil syekh. Tapi kalau orang tua, kan, semayang pun tak datang masjid, duk lagu karaoke pula, itu bukan syekh, naik syekh nama dia. Jadi kena ubahlah. Ada pula karaoke. Kalau betul nak menyanyi sangat kan, lantik jadi Bilal. So dia alunkan suara azan tu, kan sedap. Ada. Tu. Ni nak menyanyi. Nyanyi gigi tak ada. Ada kan? Gitu. Jadi ini nak cerita tentang bangkit solat malam lah, nak cerita dia. Kemudian lagi, waqala maknanya dan berkata lagi Rasulullah SAW alaihi salatu wassalam. Nabi lah ni. Li rajulin, bagi seorang lelaki, kepada Nabi bercakap kepada salah seorang lelaki min ashabi, daripada sahabatnya. Tapi di sini dia tak sebut siapa sahabat tu. Mungkin dirahsiakan kot nama sahabat tu. Jadi nak ceritanya, Nabi cakap dengan salah seorang daripada sahabat Nabi. Nabi kata, ya fulan. Ya fulan tu bukan nama dia fulan. Nama dia adalah, tapi nama tu dirahsiakan, maka ganti tempatnya fulan. Jadi siapa tak tahu. Ya fulan, kata Nabi. Nabi panggil sahabat tu. La tuksirin nauma bil laili. La tuksirin nauma bil laili. La tu makna jangan. Tuksir membanyakkan. Kasura banyak. Tuksir artinya membanyakkan. An-nauma tidur. Bil laili pada waktu malam. Janganlah kamu banyak tidur di waktu malam. Ni bukan zakat malam, siang pun tidur. Tidur je dia. Bawa kereta tidur, semua tidur. Ni Nabi kata la tuksirin nauma bil laili. Jangan kamu membanyakkan tidur di waktu malam. Betul indahnya alim ulama. Kan kalau ada nama sahabat ni kat sini, jadikan macam aib sahabat tu. Nanti kan orang faham, sahabat ni banyak tidur ni. Maka ulama nak ganti nama tu fulan. Jadi dirahsiakan. Entah siapa, kita tak tahu. Sebab kita bukan nak tahu siapa dia, tapi kita nak ambil mesej dia. Nasihat daripada Rasulullah tu. Jadi ulama tulis sini, ya fulan. Siapa dia tak tahu. Nabi panggil sahabat tu. La tuksirin nauma bil laili. Jangan kamu membanyakkan tidur di waktu malam. Kemudian fa inna, maka sesungguhnya kathrata, banyaknya an-naumi tidur bil laili di waktu malam tada'u tada'u menjadikan seseorang itu
sahibahu, menjadi tada'u, menyebabkan atau menjadikan sahibahu akan seseorang itu fakiran, jadi orang fakir. Yauma, pada hari al-qiyamah, hari kiamat. Artinya, wahai fulan, janganlah engkau terlalu banyak tidur di waktu malam, kerana terlalu banyak tidur di waktu malam itu menjadikan seseorang fakir di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Fakir ke mana? Kiamat ni bukan pakai duit dah, ringgit Malaysia tak pakai dah. Nah, dia akan pakai pahala dan dosa. Jadi yang dikatakan fakir, maksud fakir di sini ialah pahalanya sedikit. Sebab apa nak ceritanya, kita ni kalau memadai dengan solat fardu sahaja, kata guru kami, itu baru balik modal. Untung belum. Untung ni mana? Amalan sunat, ibadat sunat, khususnya solat sunat. Dan solat sunat paling tinggi tahajud lah, di tengah malam. Itu baru untung. Macam orang meniaga lah. Kalau orang tu meniaga, kemudian balik modal saja, orang kata meniaga benda gitu, betul tak? Dia keluar modal RM50 beli barang, barang mentah dia apa semua, dan siap masak-masak jual, nak tutup kedai petang tu, tengok-tengok kira RM50 juga dapat. Ni nanti nak pusing balik modal ni, pusing balik modal untuk esok pula. Dah esok pun macam tu juga. Berapa tahun dah? Kat 8 tahun dah gitu. Jadi buat benda, payung makin lama makin sengit. Modal nanti kena tambah lagi. Selalunya tak sampai 8 tahun. 8 minggu tutup dah, malah aku dia kata tak dapat apa pun gini. Orang kata tak dapat apa, padahal duit dapat tak? Memanglah dapat, tapi balik modal. Macam itulah kalau orang yang buat wajib je. Sebab tu kita jangan menganggap ringan ibadat sunat tu. Kata alah tak apalah Ustaz, sunat je pun, janji wajib saya buat. Memanglah, tapi balik modal saja. Mana ada orang niaga nak balik modal. Masuk balik modal macam mana? Kira dia ni selamatlah, tak ada hutang pada Allah tu. Kalau wajib pun tak buat, lagi teruk. Dia berhutang dengan Tuhan, azab dia lagi teruk. Tapi kalau tak ada hutang ni, ngam-ngam lah, cukup-cukup aja dia punya nasib dia tu. Tapi kalau ada dengan ibadat sunat, amalan sunat, baru untung. Kalau macam kita meniaga, nak modal 50, tutup-tutup kedai, tengok kira-kira duit ada 100, tolak duit modal 50, oh baki 50 lagi, 50 lagi, itulah untung. Oh sonok niaga kan? Sebab ada untung dia. Begitu juga dalam ibadat, amalan sunat ni adalah untung. Sebab apa saya kata untung? Dan sebab apa saya kata benda wajib tadi hanya balik modal? Okey, gini contoh peristiwa lah. Okey, katalah dia ni sembahyangnya cukup-cukup je lah yang wajib. Itu pun hujung-hujung. Mayang subuh kat pukul 7 suku. Zuhur pula mayang pukul 4 suku. Nampak, nak dekat asar baru nak mayang. Tapi ada gak dia buat? Dia buat gak ni? Nak ceritanya. Okey, tak apalah, lulus jugalah semayangnya tu. Diterima juga Allah. Settle wajib, tapi barang sunat memang tak pernah buat. Rawatib malas, duha malas, tahajud lebih-lebih lagi malas. Dan nak tahajud apa, sembahyang subuh pun 7 suku kan? Jadi nak kata dia ni memang wajib saja. Jadi pahala ada tak? Ada pahala, sebab dia buat yang wajib. Dia tak tinggal yang wajib tu, maknanya tak ada, tak kenalah azab dosa dengan sebab meninggal sembahyang. Tak ada. Pahala ni ada. Okey, katalah balik-balik kampung hari akhirat tu pahalanya banyak. Dan sebab dia semayang, dia tak buat, dia tak tinggal semayang. Jadi katalah dosa tu ada tapi sikit, pahala banyak lagi. Ingatkan selamat dah. Sonok dah dia, hui pahala banyak, confident aja. Dan lepas tu Allah tanya pada semua makhluk, ada siapa-siapa tak ada masalah dengan dia? Ni mahkamah Allah akan settle semua. Kat dunia ni kadang-kadang ada benda tak adil. Dan patut kita yang tak bersalah jadi bersalah. Tak apa, sabar. Sebab mahkamah Allah, mahkamah yang paling adil. Atas dunia, ya memang boleh beli hakim, boleh beli peguam. Dia bersalah pun boleh buat jadi tak bersalah. Lah kali kita yang bersalah. Ada seorang sahabat saya, dia ni jenis memang orang cakap apa, cengih sikit lah. Satu hari
depan rumah dia tu ada tokong. Tokong ni pula dia buat apa benda tak, upacara halau hantu. Tapi upacara halau hantu dia macam jemput hantu. Dungdang itu bukan halau. Tu hantu lagi datang. Kan? Dia dundang. Tak boleh lagi, boleh tahan lagi. Ini sampai 12.45 dah. Mana dah lebih pukul 12. Hai, bising lagi kata dia. Sakit hati kawan ni. Lain kali telefon balai. Saya tak nak sebut balai mana. Tapi dia telefon balai tempat dia lah, kawasan dia tu. Telefon balai tu jawab dia. Dia kata, ini bukan bawah kami ni. Itu bawah balai satu lagi. Balai sebelah pula, balai sebelah. Cik kena maklum kat balai sebelah. Tak apa, sabar lagi dia. Dia pun telefon balai yang sebelah tu. Telefon balai sebelah. Balai ni pula kata, ini IPD yang bagi kebenaran cik. IPD pula. Okey, tak apa. Telefon IPD kata balai yang pertama tadi balik. Nampak ada dia main pusing. Lain kali kawan ni dah geram dah. Lain kali kawan ni kata apa? Kau jangan sampai, dia dah tak ada adab dah cakap. Dia kata, kau jangan sampai aku baling apa nama tu? Bom apa tu panggil? Bom minyak apa dia? Yang dalam botol tu. Panggil apa? Itulah benda lah. Bom petrol. Kau jangan sampai aku baling bom petrol kat depa tu. Kan? Lepas tu dia pun letak telefon. Tapi dia tak buat, dia cakap saja. Kan? Lepas tu tak lama lepas 15 minit senyap. Maknanya ada anggota yang datang kan tu. Makna kata nak baling bom baru dia datang. Kan? Dia pun dah senyap. Okey. Lepas selang 2 hari balai telefon rumah dia. Kau ni cik sekian-sekiannya. Cik diminta datang ke balai. Sebab apa? Sebab itu cik ugut kami nak baling bom. Pula dah. Dia kena balai. Lepas tu saya cakap, yang buat salah siapa dia? Orang lain. Lah kali yang kena siapa dia? Dia. Yang report pula yang kena. Yang bersalah tak dipanggil. Yang report pula kena panggil. Atas alasan tadi tu, cah tu. Dah kawan tu geram lah. Kan? Dia pun pergi balai. Dia pun nak cah dia apa semua. Tapi maksud dia ni pandai jawab juga. Dia kata, tuan, ginilah tuan. Rumah saya ada mak saya jaga mak saya. Mak saya dah berusia tua. Bising macam mana mak saya nak tidur, anak saya nak tidur. Saya tak apa, tapi ni keluarga saya ni. Kalau tuan kat tempat saya, tuan buat macam mana? Saya silap tuan tembak guna pistol. Saya mujur tak ada pistol. Kalau ada pistol saya tembak dah, dia kata. Lagi angin dia. Lain kali tak apalah, kita settle habis macam tu je lah. Habis macam tu, balik macam tu. Tapi apa yang saya nak cerita, ni orang lain buat salah, tak ada pula nak ambil tindakan. Apa yang takut sangat dengan bangsa tu? Tapi bila orang kita tegur gini-gini, buat keras sikit, cepat pula ambil tindakannya. Pelik. Patut sesama kita, bangsa kita lah jaga sungguh sama kita. Dan memang salah pun lepas pukul 12 mana boleh. Cuba kita buat kuliah sampai pukul 12 lebih. Jadi macam mana? Jadi macam mana, tuan-tuan pun balik semua dah, tinggal saya seorang. Kan? Nak ceritanya, kalau kita buat program lajak sikit, habis dah sekejap lagi. Dia bagi warning Kang dia ambil mic lah apalah, dia kata lepas ni jangan buat ni Kang, jadi pengusi kena panggil lah apa ni, kenapa? Saya kata lebih, suara lebih pun tak boleh. Kan? Tapi dia dang tak apa pula. Ni kata padahal tanah ni siapa punya? Tuan dia. Tanah Melayu, kita tuan tanah, tapi kita pula yang macam menumpang. Kan? Tu kata pelik sungguhlah. Kita baik dah, bagilah, tak apalah, kita duduk sama-sama sini. Tapi hormatlah, tolonglah jaga. Jangan sampai tak kenal dah. Kita kata kita nampak dia duduk kat depan longkang tu. Sian, duduk makan situ, minum situ. Kita pun buka pintu, masuk dalam rumah. Rumah saya bukan ada siapa sangat. Tinggal saya seorang, bini pun tak ada ni, kata. Awak masuklah. Nak minum luar tu panas, minum dalam ni. Dia kata, baiknya, terima kasih. Dia pun duduk. Dia kata, saya nak keluar pergi kedai kejap, boleh? Boleh. Nanti saya datang balik. Tak apa, datang. Dia pergi kedai. Dia bawa sebakul ni, Heineken. Lepas tu dia minum dalam rumah kita.
Nak kita pun kata, tak boleh ni. Henaka ni, sekati saya ni air saya. Tak apalah, minum lah. Tu kata baik sangat. Macam tu. Tuan-tuan faham tak cerita saya ni? Maksud dia, tu kiasan dia tu. Boleh nak? Jadi inilah dah sampai lebih. Kita sian kat dia. Ajaklah tumpang dalam rumah, tapi dah melebih pula, bawa balik arak lah. Kan? Dah macam-macam. Peti ais tu penuh kan tu. Dengan arak dia. Peti ais rumah kita. Ada. Jadi ikut macam mana. Lain kali anak kita mula-mula hafal Quran. Dah dia duduk dalam rumah kita sekali. Lain kali anak kita tanya, uncle minum apa tu? Oh, ini power punya air. Anak kita pun try dengan juzuk-juzuk hilang. Duk mabuk situ. Itu yang jadi dalam sekarang kita ni. Nah, orang budak-budak kita hampir jadi hanyut ke depa tu, yang terbaru ni konsert. Kan? Sonok ke konsert tu. Allahu akbar. Ni kata. Habis faham kan? Ke buat-buat faham je ni. Tu dia. Fa inna kathratan nauma bil laili. Jadi nanti bangkit di hari kiamat, kamu ni jadi fakir. Memanglah fakir. Sambung cerita pahala tadi. Jadi pahala banyak, dosa sikit. Atau Allah tanya, siapa ada yang tak puas hati dengan dia, tuntut sekarang. Masa tu ungkit mengungkit akan berlaku. Ungkit mengungkit akan berlaku. Tak kira lah sama ada, bukan setakat kawan, adik beradik ungkit, pasangan kita ungkit, suami isteri ungkit, anak dengan ayah ungkit. Kalau keluarga ungkit, yang jiran apa semua lebih lagi lah. Ungkit yang ni ungkit. Sebab apa ungkit? Sebab masing-masing nak selamatkan diri masing-masing. Dia tengok dia dosa banyak, alamak pahala aku kurang, jadi dia nak ungkit supaya pahala orang tu boleh ambil kat dia. Jadi Allah menghakimi lah. Kalau betul memang salah dia, pahala dia ni kena bagi kat orang tu. Tadi saya cerita pahala dia ni banyak, dosa sikit, bagi. Ini cerita dia ni hanya buat benda wajib, nampak? Lalu kali bagi habis. Ataupun tak habis tapi pahala rendah, dosa pula lagi tinggi. Dah settle dah, selesai dah. Selesai. Bila selesai, apa nak jadi? Masuk neraka. Sebab keputusan akhir, dosanya lebih banyak daripada pahala. Ataupun ada keadaan bagi sampai kering pahala, habis. Tapi Allah tanya, ada siapa lagi tak? Ada. Saya punya masalah tak selesai lagi. Dulu dia ambil slipper saya. Kan? Slipper pun ungkit. Kan? Jangan buat pasal. Zaman waktu tu, asal nak boleh selamatkan diri je, semua akan ungkit. Nah, akhirnya ungkit, pahala dia habis, dah bagi. Lepas tu macam mana nak buat ni? Allah perintahkan malaikat, ambil dosa orang tu, letak kat dia ni. Allah. Lagi bertambah pula dosanya. Sebab itulah saya kata, kalau sekadar buat wajib, balik modal. Balik modal maknanya ngam-ngam. Kalau nasib dia selamat, dia jaga hubungan sesama makhluk lain, tak ada apa-apa masalah, ngam-ngam selamat je lah. Pahala tu lebih tu, pahala banyak tadi, ngam-ngam lah boleh masuk syurga. Tapi kalau kita ni ada masalah dengan makhluk lain, dengan binatang ke, kita ada pernah terajang kucing ke, kan? Semua akan dituntut nanti waktu tu. Jadi sebab tu tak boleh kita hanya memadai semayang yang wajib sahaja. Tak memadai ibadah yang wajib saja. Perbagai dan perbanyak-banyakkanlah ibadah-ibadah sunnah. Yang mana kita mampu buat dan rajin buat. Kemudian pula begini kata ulama, kalau kita tengah rajin, buat banyak-banyak. Sebab kita ni, hidup kita ni berubah-ubah. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Jadi bila masa rajin, buat banyak-banyak dan buat sungguh-sungguh, supaya dia boleh ganti masa kita waktu malas. Bila malas langsung tak buat dah, kan? Jadi dapat balance balik waktu tu nanti. Jadi begitu. Jadi banyakkan semayang sunat rawatib, tahajudnya, duhanya. Jadi pahala ni menimbun tinggi. Yang ni yang saya kata untung tadi, tinggi sangat, melampau-lampau tinggi. Lepas tu Allah tanya, ada siapa tak yang tak berhati? Okey, dia ni tak berhati, bagi. Tapi sebab pahala dia banyak lagi, maka masih lagi selamat. Lepas tu istilah disebut fastabikul khairat, berlumba-lumbalah dalam kebajikan.
Pantang dengar ada ruang pahala, masuk celah. Siapa nak buat emok saya? Baru sebut emok belum rare lagi. Saya. Contoh. Macam tu fastabiqul khairat. Kita malam tu ada ceramah, jadi siapa siapa nak ceramah kamu? Dah. Ingatkan siapa nak belanja makan itu kan. Contoh. Ni laju. Pantang. Dengar ada kebaikan je, ikutlah kemampuan kita. Kalau mampu banyak-banyak sembahyang sunat. Mampu banyak-banyak baca Quran, banyakkan baca Quran. Mampu bersedekah, duit banyak, orang kaya, banyak-banyakkan bersedekah. Tengok pada kedudukan kita. Nak buat semua sekali semuanya, mungkin kita tak mampu. Tapi mana yang bahagian kita boleh buat. Sehingga kan kata Nabi, paling tidak pun, sebab ada sahabat Nabi ni, dia orang susah. Nabi kata, ya Rasulullah, saya ni orang susah. Kalau orang kaya bolehlah nak derma duit bagai ni. Habis saya boleh buat apa? Saya nak derma apa? Nabi kata senyuman itu juga adalah satu infak, satu sedekah. Jadi berbanyakkan senyum. Ini salam sampai tak nak senyum. Tengok. Salam. Kerah yang ketahulah pencen komando. Misai macam tanduk kebau ni, naik atas ni. Janganlah cengeng sangat kan. Sama kita senyum, rajinkan senyum. Bila salam, pandang mata. Begitu adab dia. Barulah kita yang bersalam tadi rasa dihargai. Salam, senyum, pandang mata dia. Gitulah. Tapi kan perempuan jangan pandang mata pula. Itu jadi lain kan. Gitu. Boleh. Jadi itu antara amalan-amalan supaya kita ni banyaklah bahagian untungnya tu, supaya kita selamat. Sebab kita tak tahu, tuan-tuan, kita tak tahu nasib kita di sana macam mana. Kadang kita ada buat satu benda dosa atau salah yang kita tak sedar ianya salah. Pada sudut kawan-kawan kita, mungkin kita ada terlukakan hati dia, ataupun kita ada ambil hak dia tapi kita tak perasan. Dia terasa hati, benda ni semua takut-takut akan diungkit nanti di hari akhirat. Jadi sebab tu kita tak cukup dengan memadai ibadat yang kadar-kadar sikit. Mesti banyak-banyak. Takat mana yang kita mampu buat sungguh-sungguh, kita buat. Banyak mana yang kita mampu buat. Jangan lagi mulai hari ni, jangan lagi kata, alah ustaz, sunat je pun. Tak usah cakap gitu. Buat yang sunat tu buat. Baik. Apa lagi? Kemudian lagi wa minal lail. Mana? Wahai anakku yang tercinta, hendaklah engkau selalu mengingati firman Allah Taala. Iaitu Allah Subhanahu Taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi. Suratul Isra ayat 79. Maksudnya, dan hendaklah engkau bangkit sembahyang tahajud pada sebahagian daripada waktu malam. Bangkit ni Allah suruh sembahyang malam, tahajud. Okey, baik. Sembahyang tahajud macam mana? Dia mesti berhajat kepada tidur dahulu, walaupun sekejap. Mesti tidur dulu, batu bangun tu sembahyang. Itu barulah namanya tahajud. Tapi kalau dia tak tidur, lepas isyak tu tak tidur, dan dia terus buat ibadat sampai ke subuh, itu tidak dipanggil tahajud, tapi dipanggil qiyamul lail, yakni mendirikan malam. Ada pendapat kata sama darjat pahalanya, ada pendapat kata tidak, tahajud juga lagi tinggi. Jadi hujah yang mengatakan tahajud juga lagi tinggi sebab apa? Sebab tidur tu. Sebab apa? Sebab bila dah tidur, nak bangkit senang ke susah? Susah tu tinggi pahala dia tu. Sebab ukuran ibadah ni bukan ukur kesenang, ukur kesusah. Lagi susah, lagi banyak pahala. Sebab tu dalam banyak-banyak semayang sunat tahajud lah paling tinggi ganjaran pahala. Sebab itu paling susah nak buat. Bukan semayang tu susah, bangun tu susah. Mayang sekejap je, 2 rakaat je, nak bangun tu. Kadang bangun dah, tapi bangun begitu, duduk atas katil senyap itu. Situ saja dah kat 5 minit. Tu nak buka pintu bilik air. Nah, ingatkan pintu bilik air, buka pintu almari. Bini kata, bang, oi, buang terbiat ke? Kata.
Tu sana pintu bilik air. Tak perasan ni kata. Masuk dalam bilik air pula. Ingatkan buat benda. Buka pilih, dia tengok pilih tengok dia. Situ je dekat 20 minit lah. Ada menung gitu. Biasalah mula-mula memang susah, tapi kalau dah jadi kelaziman, tak bangkit tu macam tak sah. Dia rasa pelik. Bila benda tu kita dah buat biasa selalu, mana-nama dia dah jadi sebati. Kata ulama, nak bagi biasa, istiqamahkan selama 40 hari 40 malam, jangan putus. Siapa boleh buat satu-satu amalan, dia kekal amalan dia selama 40 hari 40 malam, mualat ni maknanya berturut-turut tanpa putus. InsyaAllah amalan itu akan lekat di hati dia. Bila sudah lekat, benda yang susah menjadi mudah. Macam tu. Tapi peringkat awal memang kena mujahadah, kena sungguh-sungguh. Kadang-kadang dah set dah alam, dikitakan snooze. Lepas tu dia set alam kat 10 alam set. Yang dah satu snooze, lagi satu lagi bunyi. Tapi yang pelik 10-10 dia snooze. Jadi nak bila nak bangun ni kan? Tu kena mujahadah. Kena, sebab tu sebelum tidur kena pasang niat dulu. Bangkit tak bangkit nombor 2, tapi niat pasang dulu. Niat dan keazaman. Bukan sekadar nak ambil pahala niat ni. Kadang-kadang bila dia dengar niat, tak apalah ustaz, janji pahala niat pun dapat ni kata. Pahala niat apa? Pahala niat tahajud, niat nak bangkit tahajud tapi tak bangkit. Memanglah ulama kata niat baik dapat pahala. Memanglah dapat pahala. Tapi kalau dah tiap-tiap malam main niat aja, gua benda. Nampak? Niat dan keazaman, memang nak bangun sungguh. Kemudian kalau tak terbangun juga, itu barulah dikatakan nak buat macam mana. Dah ketentuan Allah. Tapi kita memang azam nak bangun sungguh. Bangun, lepas tu buat ibadat. InsyaAllah. Mula-mula tak payahlah terus awal-awal sangat pukul 3 pagi. Kita baru nak mula. Jadi jangan terus 3 pagi. Itu yang sampai salah buka pintu tu. Mula-mula, okey, subuh kau apa? Subuh katalah sekarang ni pukul 6 2 minit lebih kurang. Kita bangun 5.30 dulu untuk starting mula-mula. Tak biasa buat, jangan terus buat power sangat. Start 5.30 dulu. Set jam 5.30 bangun. Sebab nanti dia akan drag. Dia termenung apa semua tu, tolak 5.45 baru sudah ambil uduk. Jadi dan lagi ada beberapa minit lagi untuk sembahyang tahajud. Lepas tu dah siap-siap pergi masjid sembahyang subuh berjemaah. Untuk peringkat mula. Tak usah buat banyak, 2 dulu. Jangan terus nak buat 20. Tentang semangat sangat malam ni, esok tahajud 20 rakaat. 20 rakaat, lepas 20 rakaat letih tidur, subuh tak angkit pula. Tak tepuk setan. Jadi buat 2 dulu, buat 2. Okey, lepas tu kekalkan selama lebih kurang sebulan lebih. Buat je macam tu sampai kita dah sebati dengan 5.30 tu. Dah sebati dengan tahajud 2 rakaat tu. Bila dah sebati, baru up sikit dia punya pangkat. Mana? Bangun pukul 5 pula. Lepas tu pelbagaikan. Mana pelbagaikan? Buat solat sunat taubat, solat sunat tahajud. Contoh, tambah sikit semayang tu, bagi tambah lagi sikit. Kalau ada masa lagi, buat lagi solat sunat apa pula, tasbih ke apa ke. Kan? Buatlah setakat mana kita boleh buat. Kemudian bahagian semayang sunat jangan baca ringkas-ringkas. Kita ni banyak silap. Bahagian semayang fardu disunatkan ringkas. Bahagian semayang sunat panjang. Tapi kita terbalik. Semayang fardu panjang, semayang sunat sekejap je, habis lah. Kadang surah pun tak baca waladhdallin, amin, Allahu akbar. Cepat betul. Kan? Jadi semayang fardu ringkas tak apa. Sebab jemaah ni macam-macam orang. Ada yang jenis lutut lari ke apa ke. Jadi kita kena ra'i. Ada pun semayang sunat, nak ra'i siapa? Kita seorang. Masa tu nak baca 2 surah tak apa, Al-Baqarah, Ali Imran. Rakaat pertama kan. Rakaat kedua Al-Maidah, An-Nisa. An-Nisa, Al-Maidah. Tengok. Tu boleh buat lah. Dan saya tak hafal Ustaz surah. Tak usah masalah. Semayang sunat boleh semayang duduk. Semayang fardu tak boleh semayang duduk, melainkan ada masyaqqah, ada masalah, sakit dan sebagainya. Tapi semayang sunat kita sihat walafiat, tapi saja nak semayang duduk, hukumnya harus, boleh, tak ada masalah. Jadi kita semayang duduk, letak Quran kat depan.
Dan semayang sunat, kalau Quran dekat depan, hukumnya harus. Kalau semayang fardu, letak Quran kat depan, hukumnya makruh. Tapi semayang sunat tak apa. Letak Quran, bukalah lampu sikit, tala ke Quran tu, letak penyepit kan, lari pula muka surat dia. Kan lari pula bacaan dia lagi. Kan? Letak sepit tu, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca semuka situ. Baca. Jangan letak hujung sangat lagi. Allah, Allah tak nampak pula. Payah pula. Duduk dekat sikit. Kalau depan pun tak boleh nampak, tepi boleh tepi. Sebab semayang ni yang tak boleh lari pada arah kiblat dada. Kepala tak apa. Jadi kita semayang, nak bagian baca tu kita tengok sini. Kita baca ayat tu. Baca semuka. Tu rukuk Allahu Akbar. Tapi kalau boleh buat dalam keadaan berdiri lebih baiklah. Kalau ada stand yang boleh letak Quran tu kan, tu lagi cantik. Tapi kalau hafal lagi cantik. Ini nak ceritanya benda yang kita boleh buat walaupun kita ni ialah tak ngapal ke dan sebagainya. Tapi tak ada alasan tak boleh buat. Boleh buat. Jadi berapa banyak pahala. Dah lah bayangkan semayangnya tahajud. Lepas tu baca surah panjang pula tu, ayatnya satu huruf. Kalau di luar semayang digandakan 10. Kalau dalam semayang digandakan 100. Nampak banyak. Tapi jangan baca alif lam mimnya. Alif lam mim Allahu Akbar. Katanya pendek lah. 300 tu. 300 macam duit bantuan rakyat tu. Nampak dia kata banyak tu 300. Jangan tamak dia kata. Jangan tamak. Bahagian tu jangan tamak. Biar banyak-banyak lagi. Ya, panjang sampai 10 ayat ke 15 ayat ke. Bayangkan semua tu. Ni jadi pahala. Dalam tahajud tu pahalanya besar. Baca ayat Quran dalam semayang pula lagi. Bertambah-tambah pahala, bertambah-tambah pahala. Moga-moga inilah yang kita kata tadi, untung yang banyak-banyak. So kalau ada masalah sok kena bagi-bagi pun, insya-Allah masih lagi banyak. Bayangkan kalau kita kekal buat ni tiap-tiap malam, insya-Allah lah. Tapi jangan overconfident lah. Baru buat seminggu menang ni. Kaya aku ni kata. Banyak pahala. Takut Allah tak terima pula macam. Jadi maknanya ini usaha dan ikhtiar. Selebihnya pula kita gantung pula dengan Allah. Ya Allah, tolonglah terima ibadatku. Walaupun ibadat aku banyak kekurangan, wahai Tuhan. Doa gitu. Supaya hati tu bergantung. Jangan dalam kitab Ikam Syekh Ibn Athaillah pesan, jangan bergantung dengan amal ibadat. Dua, jangan gantung. Jangan gantung dengan amal, jangan gantung dengan ilmu. Setengah orang dia alim, dia bergantung dengan ilmu dia. Saya alim, takkan sesat jangan. Berapa ramai orang alim akhirnya mati kafir pun ada. Sesat. Ada. Dan jangan bergantung dengan amal. Amalan banyak kot, tahajud saja macam ustaz cakap tu, aku lama dah buat, dia kata. Dia bisik kawan dia, ustaz cakap tadi lama dah, kat 8 tahun dah aku buat gitu. Dia confident dengan amal dia. Takut semuanya Allah tak terima macam. Sebab apa? Sebab riak tadi. Ujub, pergi cerita kat orang, sum'ah, takabur. Dah bangun-bangun je lah, pergi tulis pula pukul 3 pagi, salam tahajud. Apa nak orang tahu? Tak payah orang tahu. Cukup Allah tahu. Kan? Takut nanti burn pahalanya tu. Kan rugi kita, penat saja. Jadi tak usah. Kita buat bagi elok, insya-Allah. Lepas tu kita takut-takut juga kalau Allah tak terima. Jadi kena banyak berdoa, ya Allah, tolonglah terima ya Allah. Walaupun aku ni hamba yang lemah, lalai, banyak silap, walaupun aku buat, tapi kalau engkau tak terima, tak jadi apa juga. Jadi walaupun amal kita dah buat, hati tetap bergantung dengan Allah, bukan bergantung dengan amal, bukan bergantung dengan ilmu. Gantungnya kepada Allah. Baru cantik, insya-Allah. Boleh. Jadi itulah, insya-Allah kita buat sama-sama lah. Boleh? Boleh malam ni? Jangan malam ni je. Malam ni dah seterus-seterusnya lah, insya-Allah. Kita buat pelan-pelan. Macam saya sebut tadi, jangan terus drastik nak buat banyak sekali. Buat sikit-sikit dulu. Tapi meningkat. InsyaAllah. Jadi kita berhenti situ dululah. Dan kita akan sambung. Dan firman ini mengandungi makna suruhan. Suratul Zariyat pula. Wabil asharihum yastaghfiruna. Berhenti kat situ, kat ayat tu. Okey? Baik. Nanti dia nak cerita lagi tentang kelebihan-kelebihan bangkit tahajud, bangkit ibadat di waktu malam. Saranan dia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dululah perbahasan kita pada malam ni. Moga-moga Allah memberikan ta'id kekuatannya kepada kita untuk kita melaksanakan ibadah apa yang kita telah mengajikan, insya-Allah.
Dan ada sedikit pengumuman, kami ada sekarang ni ada buat produk baru, iaitu apa namanya tu, kambing perak. Jadi tuan-tuan apa habis main syak ni bolehlah tengok-tengok produk tu. Dan kalau nak beli, niatlah membeli sambil menderma, insya-Allah. Moga-moga hasil daripada pembelian tuan-tuan kami gunakan untuk pembangunan dan pengurusan sekolah kami, sehingga dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.